bersama saya pada pagi ini ialah Dr. Haji Rosnah Riza binti Abdul Halim, pengarah bahagian matrikulasi. Terima kasih doktor kerana sudi meluangkan masa untuk sama-sama kita berkongsi peluang dan maklumat kepada pelajar-pelajar lepasan SPM mengenai program matrikulasi KPM. Boleh doktor jelaskan sedikit berkaitan dengan apa yang ada di program matrikulasi sebenarnya? Okey, terima kasih Cik Ashidan. Apa khabar Cik Ashidan? Baik, alhamdulillah, terima kasih. Okey, terima kasih kerana jemput saya untuk bersama-sama dalam wawancara ini. Pertama sekali saya ingin memberikan sikit maklumatlah kepada semua pelajar kita di luar sana bahawa program ini telah lama diadakan semenjak tahun 1999 dan penubuhan program matrikulasi ini adalah hasil daripada keputusan Memorandum Jemaah Menteri pada 10 Mac 1999. Dan program matrikulasi ini bertujuan untuk membekalkan pelajar Bumiputera lepasan SPM ke peringkat ijazah sarjana muda di Universiti Awam dalam bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan juga matematik ataupun bidang STEM dan juga bidang perakaunan. Dan sebagai permulaan, 2 buah kolej matrikulasi telah dibangunkan dan kolej tersebut adalah Kolej Matrikulasi Melaka dan Kolej Matrikulasi Labuan. Dan pada tahun 1999 tersebut telah beroperasi sebagai perintis dengan pengambilan pelajar sampai 2,000 orang. Dan kini kolej matrikulasi telah bertambah kepada 15 buah kolej. Dan untuk makluman semualah, bilangan lulusan program matrikulasi Kementerian Pendidikan Malaysia sehingga sekarang adalah lebih daripada 426,000. Oh, banyak tu. Banyak ramai, dan mereka ni semua ni telah berjaya menyambung pengajian dalam pelbagai bidang di Universiti Awam dan malah ramai yang telah berjaya dan bidang masing-masing. Jadi untuk makluman semua lepasan SPM sekalian lah, sejak tahun 1999 hingga sesi 2019-2020 yang lalu, proses pemilihan pelajar dikendalikan oleh bahagian matrikulasi sendiri. Tapi bermula dengan sesi 2020-2021 ni, proses permohonan dan pemilihan pelajar ke program matrikulasi termasuk juga ke IPGM, Universiti Awam, Politeknik dan lain-lain telah diselaraskan oleh bahagian kemasukan pelajar IPTA ataupun nama sekarang BKPA ataupun UPU. Dan ia adalah atas dasar single window, single offer. Justru ini bermakna pelajar hanya akan menerima satu tawaran saja dan tiada lagi tawaran yang bertindih yang dibolehi oleh pelajar-pelajar Melang sebelum ini. Jadi kita harap pelajar ambil maklumlah tentang UPU online tu. Betul. Terima kasih kepada Yang Bersah Dr. Haji Rosnah Riza atas pencerahan tadi untuk pelajar-pelajar program matrikulasi yang akan datang. Yang kita harapkan pelajar-pelajar SPM lepasan SPM ni akan memilih ke program matrikulasi, dan itu untuk maklumat lanjut berkaitan dengan program matrikulasi secara detailnya nanti kita akan bersama dengan 3 panel di studio. Program matrikulasi dirangka dalam satu sistem yang komprehensif, menawarkan 3 bidang utama iaitu sains, perakaunan dan teknikal. Tempoh pengajian selama setahun bagi pelajar lepasan SPM sebelum melangkah ke program ijazah pertama di institusi pengajian tinggi dalam dan luar negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah pada kesempatan ini dapat kita bersiaran dalam sesi wacana ilmu bagi membincangkan tentang tajuk program matrikulasi KPM Peluang dan Masa Depan. Bersiaran bersama kita sebentar tadi ialah Dr. Pengarah Bahagian Matrikulasi iaitu Dr. Hajah Rosnah Riza binti Abdul Halim. Dan di studio pada petang ini ialah 3 panel yang dijemput khas bagi mengupas dengan lebih lanjut dan jelas berkaitan dengan program matrikulasi. Saya akan perkenalkan panel yang pertama iaitu Tuan Haji Muhammad Kasim bin Jaafar, Timbalan Pengarah Sektor Pembangunan Pelajar, Bahagian Matrikulasi Kementerian Pendidikan Malaysia. Selamat datang ke sesi wacana ilmu Tuan Haji Muhammad Kasim. Apa khabar Tuan Haji Muhammad Kasim? Alhamdulillah, syukur alhamdulillah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pertamanya saya bagi pihak bahagian matrikulasi ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada bahagian sumber dan teknologi pendidikan dan bahagian profesionalisme keguruan KPM kerana memberi peluang kepada kami bersiaran dalam program Wacana Ilmu pada kali ini. Dan insyaAllah kami dalam kesempatan ini kami akan memberikan maklumat-maklumat, pelbagai maklumat yang boleh dikongsi bersama, khususnya kepada pelajar-pelajar di luar sana yang sedang tercari-cari manakah pilihan yang terbaik untuk melanjutkan pengajian selepas sahaja mendapat keputusan SPM nanti. Terima kasih kepada Tuan Haji Muhammad Kasim bin Jaafar. Seterusnya saya akan perkenalkan panel yang kedua kita pada petang ini. Beliau merupakan seorang pelajar di Kolej Matrikulasi Selangor, iaitu saudari Nurul Izzat binti Zaharuddin. Apa khabar Izzat? Khabar baik. Terima kasih kerana dapat hadir dalam sesi wacana ilmu kita pada hari ini. Bolehkah saudari ceritakan sedikit berkaitan dengan latar belakang saudari Izzat? Boleh, terima kasih Encik Ashidan. Pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada bahagian matrikulasi KPM kerana sudi menjemput saya dalam sesi perkongsian ilmu pada hari ini. Saya Nurul Izzat binti Zaharuddin dari Kolej Matrikulasi Selangor yang sedang mengikuti jurusan sains program 4 semester dan sekarang saya berada dalam semester yang keempat. Saya merupakan pelajar daripada sekolah harian biasa iaitu Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Abdul Aziz Shah Kajang. InsyaAllah pada tahun ini saya akan menamatkan pengajian saya di matrikulasi. Jadi saya amat berterima kasih dan berbangga kepada bahagian matrikulasi KPM kerana dapat berpeluang menjadi sebahagian daripada warga matrikulasi sendiri. Jadi saya nak cakap bukan semua orang berpeluang seperti mana saya berpeluang dapat hadir pada hari ini. Jadi saya dan keluarga sangat-sangat bersyukur dan bertuah kerana dapat melanjutkan pelajaran di matrikulasi. Okey, terima kasih kepada saudari Izzat. Seterusnya kita akan perkenalkan panel kita yang ketiga yang dibawa khas, iaitu Encik Muhammad Hilmi bin Ismail yang baru saja memenangi anugerah animasi pendek terbaik di Lyon, Perancis baru-baru ini. Apa khabar Encik Hilmi? Baik, alhamdulillah. Okey, boleh ceritakan secara ringkas latar belakang berkenaan dengan Encik Hilmi? Okay, terima kasih kepada Encik Ashidan. Saya bagi pihak rakan-rakan alumni program matrikulasi seluruh Malaysia, kami amat-amat berterima kasih terutama kepada bahagian matrikulasi yang sudi menjemput saya dan juga alumni, saya sebagai wakil alumni untuk berbicara di dalam program ini. Saya Hilmi Ismail merupakan pelajar Kolej Matrikulasi Perak bagi sesi 2008-2009. Dan sebelum itu saya menuntut di Maktab Rendah Sains Maramua dan sekarang saya bekerja sebagai pengarah urusan dan juga merupakan co-founder di syarikat animasi Brainy Bone Studio Sdn Bhd di Cyberjaya. Anugerah yang disebut oleh Encik Ashidan tadi adalah anugerah yang kami terima di Festival Filem di Lyon, Perancis untuk anugerah filem animasi pendek terbaik bagi cerita filem animasi pendek kami yang berjudul Kring. Bagi siapa yang belum tonton, boleh tonton Kring di YouTube. Cerita yang mengisahkan tentang seorang guru yang bersusah payah mengajar anak muridnya. Jadi insyaAllah hari ini saya akan kongsikan sedikit tentang pengalaman saya ketika belajar di matrikulasi dulu, yang mana mungkin boleh menjadi pedoman kepada adik-adik di luar sana. Terima kasih kepada Encik Muhammad Ilmi dan sekali lagi kami daripada bahagian matrikulasi dan KPM mengucapkan tahniah kepada Encik Muhammad Ilmi dan juga Brainy Bone Studio kerana yang pertamanya sebab memenangi pertandingan tersebut dan juga seterusnya mengangkat martabat guru dalam animasi tersebut. Dan juga terima kasih kepada semua panel yang sudi hadir pada hari ini. Baiklah, ini mungkin persoalan yang bermain-main di minda ibu bapa dan pelajar di luar sana. Apakah kelebihan yang ada di program matrikulasi sebenarnya bagi meyakinkan ibu bapa dan pelajar-pelajar untuk memilih program matrikulasi sebagai pilihan yang tepat untuk mereka melanjutkan pelajaran sebelum menyambung pengajian dalam bidang ijazah? Bolehkah Tuan Haji Muhammad Kasim ceritakan apakah keistimewaan program matrikulasi sebenarnya? Dipersilakan. Okay, terima kasih Cik Ashidan.
Bak kata pepatah Melayu lama, tak kenal maka tak cinta lah. Jadi sebagai bapa, saya cukup memahami apa yang dihasratkan oleh ibu bapa di luar sana dan juga pelajar-pelajar di luar sana untuk mencari apakah program-program yang paling sesuai untuk mereka ikuti selepas sahaja mendapat kelulusan SPM. Dan berdasarkan kepada pengalaman yang saya lalui sepanjang saya melaksanakan promosi di seluruh negara, sama ada yang dikendalikan oleh bahagian matrikulasi ataupun oleh agensi-agensi tertentu, termasuklah oleh bahagian pengambilan pelajar IPTA ataupun BKPA yang dulu dikenali sebagai UPU. Apa persoalan yang paling kerap ditanya oleh ibu bapa dan juga pelajar adalah tentang kos yang mereka perlu tanggung sepanjang mereka mengikuti pengajian di program matrikulasi. Dan untuk saya ingin jelaskan di sini bahawa program matrikulasi adalah merupakan salah satu program Kementerian Pendidikan yang mana secara keseluruhannya program-program ini dikawasi oleh di bawah Kementerian Pendidikan yang dikendalikan atau diselaraskan oleh bahagian matrikulasi. Dan oleh yang demikian, yuran pengajian, yuran penginapan bagi program di matrikulasi adalah percuma kerana ia dibiayai oleh kerajaan Malaysia. Dan pelajar hanya perlu membayar yuran dalam sekitar hanya RM500 hingga RM620 berdasarkan pada jurusan yang diikuti oleh pelajar. Dan kadar yuran yang diberikan ini saya rasa amat munasabah, yang mana pelajar-pelajar ini yuran yang mereka bayar ini akan dikembalikan semula kepada pelajar dalam pelbagai bentuk, sama ada dalam bentuk t-shirt, kod makmal, kod bengkel, insurans, kad matrik dan sebagainya. Jadi bagi saya yang penting ialah pelajar datang ke program matrikulasi dan daftar dan mengikuti program matrikulasi seperti yang telah diharapkan oleh pelajar. Dan saya faham ada di kalangan pelajar-pelajar yang tidak berkemampuan, sebab antara fokus kami juga adalah melibatkan pelajar-pelajar yang B40. Okey. Jadi kalau pelajar-pelajar yang tidak berkemampuan, benar-benar tidak berkemampuan, kami mengharapkan pelajar ini menghubungi kolej-kolej yang ditempatkan dan maklumkan apakah bentuk bantuan yang mereka perlukan, dan insya-Allah kami akan berikan bantuan, dan datanglah kepada kami dan insya-Allah kami akan bantu yang dengan sebaik mungkinlah. Selain daripada itu, program matrikulasi juga telah menyalurkan bantuan allowance pelajar, bantuan sara hidup kepada pelajar. Bantuan ini diberikan kepada pelajar yang layak dalam kadar sekitar RM250 sebulan. Dan pelajar-pelajar ni kalau mereka menggunakannya dengan penuh berhemat, insya-Allah tak ada masalah, boleh menampung kehidupan mereka, makan minum sepanjang mereka mengikuti pengajian di program matrikulasi. Selain daripada itu, seperti yang dinyatakan oleh yang berusaha pengarah sebentar tadi tentang ada 15 kolej matrikulasi yang terdapat di seluruh Malaysia dan juga 2 buah kolej MARA. Yang kita nak pastikan di sini ialah kami telah menyediakan pelbagai kemudahan yang sesuai untuk memastikan pelajar-pelajar dapat menjalani kehidupan dengan penuh kondisif dan selesa di sepanjang mengikuti pengajian. Dan kemudahan-kemudahan ini yang kami pastikan kemudahan tersebut lengkap dan sesuai dan berfungsi, dan kami selenggarakan dari masa ke semasa bagi memastikan pelajar dapat beriadah seperti biasa, walaupun dipenuhi dengan aktiviti-aktiviti akademik, tetapi juga mereka boleh melaksanakan program aktiviti-aktiviti mengikut minat dan kecenderungan mereka. Terima kasih kepada Tuan Haji Muhammad Kasim. Sekarang kita saksikan klip video yang seterusnya.
itulah kemudahan-kemudahan yang Kementerian Pendidikan melalui bahagian matrikulasi sediakan di kolej-kolej matrikulasi. Berbalik kepada Tuan Haji Muhammad Kasim, adakah program matrikulasi KPM ini menyediakan kemudahan untuk pelajar-pelajar berkeperluan khas? Boleh nyatakan? Ya, Cik Ashidan. Satu yang istimewanya tentang program ini adalah kami adalah mesra pelajar kelainan upaya, yang mana kami telah menyediakan beberapa buah kolej yang mempunyai kemudahan-kemudahan yang dapat menampung pelajar-pelajar yang kurang upaya berdasarkan kepada zon. Yang mana kalau pelajar-pelajar yang di zon utara, kami dah menyediakan kolej matrikulasi Kedah sebagai tempat untuk pelajar-pelajar berkenaan. Kalau di di tengah, di kolej matrikulasi Selangor. Bagi pelajar-pelajar yang di zon timur, di kolej matrikulasi Pahang, dan pelajar di zon selatan, kolej matrikulasi Johor. Manakala di kolej matrikulasi Labuan, kami tempatkan pelajar-pelajar daripada Sabah dan juga Sarawak. Dan di kolej-kolej ini kami menyediakan pelbagai kemudahan. Kemudahan termasuklah kita sediakan lift, kita sediakan laluan, kami juga sediakan bilik-bilik khas untuk pelajar ini. Dan insya-Allah pelajar-pelajar ini dapat mengikuti pengajian dengan selesa lah. Cuma Cik Ashidan, apa yang ingin saya tegaskan di sini adalah kami ketika ini hanya boleh menerima pelajar-pelajar yang mampu menguruskan diri dengan baik, mampu mengikuti pengajian, pembelajaran, khususnya kalau sekiranya pembelajaran melibatkan makmal, melibatkan kejuruteraan, bengkel-bengkel kejuruteraan. Jadi pelajar-pelajar ini perlu mengendalikan sendirilah aktiviti-aktiviti PNP yang melibatkan makmal berkenaan. Dan untuk makluman juga, kami telah mengadakan kerjasama dengan Kementerian Masyarakat Wanita dan juga dengan bahagian pendidikan khas, yang mana pelajar-pelajar ini kita diberikan allowance tambahan sebanyak RM300. Selain daripada allowance yang sedia ada sebanyak RM250. Jadi pelajar ini mendapat dia punya allowance bulanan sebanyak RM550. Dan saya rasa dengan allowance bantuan yang sedia ada, kemudahan yang kita sediakan, insya-Allah pelajar yang pelajar istimewa ini insya-Allah dapat mengikuti pengajian dengan cemerlang di program matrikulasi. Terima kasih kepada Tuan Haji Muhammad Kasim atas maklumat yang dikongsikan bersama itu. Diharap pelajar-pelajar berkeperluan khas ini janganlah takut untuk datang ke program matrikulasi. Baiklah, Saudara Rizat, Anda merupakan pelajar semasa program matrikulasi. Boleh tak kongsikan pengalaman sebelum ini yang mana akhirnya akan telah mendorong saudari untuk memilih ke program matrikulasi sebagai pilihan utama selepas mendapat keputusan SPM? Baik, terima kasih Encik Ashidan. Semasa berada di sekolah dahulu, saya mendapat pelbagai maklumat tentang peluang untuk menyambung pelajaran selepas habis SPM. Jadi saya mendapat maklumat daripada guru kaunselor sekolah saya dan juga internet berkaitan dengan matrikulasi. Ada maklumat yang positif, ada juga maklumat yang negatif. Jadi saya mendapat maklumat ni berdasarkan keputusan yang saya terima tu. Saya telah pun berbincang dengan ibu bapa saya dan juga guru kaunselor sekolah saya. Pada awalnya saya ragu-ragu kerana saya juga dapat tawaran diploma semasa itu dan juga matrikulasi serentak. Jadi waktu itu saya telah pun berbincang dengan ibu bapa saya dan juga guru kaunselor sekolah saya. Jadi saya memilih dan membuat keputusan untuk memilih program matrikulasi sebagai tempat pengajian saya. Syukur Alhamdulillah saya telah membuat keputusan yang sangat tepat. Jadi sebagai daripada pelajar kelompok yang sederhana, program matrikulasi KPM ni telah mengubah saya daripada pelajar yang kelompok sederhana ni menjadi pelajar yang lebih baik dan cemerlang, sehingga saya mendapat keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan semester saya. Jadi terima kasih tak terhingga saya nak ucapkan kepada semua pensyarah-pensyarah saya dan juga rakan-rakan yang membimbing saya sehingga saya mencapai ke tahap ini. Terima kasih kepada Izzat. Tahniah sekali lagi kerana memilih program matrikulasi KPM. Encik Hilmi, sebagai bekas pelajar program matrikulasi, bolehkah Encik Hilmi kongsikan dengan para penonton bagaimanakah program matrikulasi membentuk diri Encik Hilmi sehingga berjaya ke tahap ini sekarang? Baik, terima kasih kepada moderator kita Encik Ashidan. Saya ambil SPM pada tahun 2017 di MRSM Muar. Minta maaf, 2007 di MRSM Muar.
Dan alhamdulillah keputusan yang saya terima pada tahun itu keputusan yang boleh dikira cemerlang, alhamdulillah. Dan kemudian ketika di MRSMUA kami mendapat banyak pendedahan tentang berbagai program, antaranya program matrikulasi daripada kaunselor di sekolah. Dan kaunselor pada waktu itu memperkenalkan daripada tentang program dan sampai ke cara nak beli pin, nak isi borang dan sebagainya lah. Maknanya every step dia ajar kita. Dan selepas itu saya dapat tawaran daripada pelbagai tempat lah, antaranya termasuk ada interview di UiTM dan sebagainya. Telah bincang dengan family dan sebagainya, dan abang saya pun kebetulan dia pun pelajar matrikulasi Perak setahun sebelum saya. Maksudnya alumni berganda lah ni. Alumni berganda. Dan sekarang dia merupakan doktor di Hospital Azharah Bangi. Jadi setelah berbincang dan sebagainya, saya mengambil keputusan untuk terus masuk ke program matrikulasi dengan saya beranggapan ini adalah satu program yang memudahkan saya nak terus sambung ke degree selepas itu. Syukur alhamdulillah, saya rasa pilihan saya memang tak salah, alhamdulillah. Sepanjang di matrik saya belajar macam-macam perkara. Selain daripada akademik, saya belajar macam-macam perkara dalam bentuk co-curriculum, dalam bentuk persatuan. Saya aktif di dalam aktiviti rakan masjid, saya sebagai presiden. Saya juga aktif bersukan futsal hampir setiap hari. Malam pun kadang-kadang kita curi-curi futsal. Biasalah kan. Tak pernah kerja dengan warden? Pandai-pandai lah. Saya juga pernah join sertai kawat kaki, pertandingan fotografi. Jadi saya banyak peluang untuk mengasah bakat, pelbagai bakat, antaranya kepimpinan tu of course memang banyak saya belajar. Kemudian pengurusan organisasi, pengurusan manusia, dan komunikasi ini adalah satu benda yang saya belajar. Saya boleh belajar untuk bercakap di depan. Ada juga saya tubuhkan kumpulan nasyid. Waktu batch saya tu saya tubuhkan kumpulan nasyid. Saya merupakan pengurus pasukan dan juga vokalis. Tidak meneruskan minat di peringkat seterusnya? Masa universiti ada, tapi kemudian pencen. Dan alhamdulillah setiap apa yang saya belajar di peringkat matrik, daripada cara mengurus diri, mengurus jadual masa, belajar komunikasi, kepimpinan dan sebagainya, perkara-perkara tersebut dia amat-amat membantu saya ketika saya masuk ke alam universiti. Sebab di universiti walaupun masa lebih panjang berbanding matrik, tapi sebenarnya ianya lagi susah. Kita dah tak ada pensyarah nak bantu dan sebagainya, hidup sendiri. Tapi di matrik itulah tempat saya belajar, supaya di universiti saya lebih senang untuk meneruskan kehidupan di sana. Okey, terima kasih kepada Encik Hilmi atas perkongsian tersebut. Baik, para penonton sekalian, kita dah dengar tadi Saudari Izzat dan Encik Hilmi menyatakan pensyarah matrikulasi telah banyak membantu dalam membimbing mereka ke arah kecemerlangan, bukan saja di program matrikulasi, tetapi sebagai persediaan untuk mereka menyambungkan pengajian di universiti selepas itu. Kita saksikan klip video tersebut. Sungguh-sungguh dan urus masa dengan bijak. Hormat pensyarah dan pergi consultation tau. Jaga makan, jaga kesihatan dan cukupkan tidur. Dan yang paling penting, hampa kena enjoy life hampa dekat matrik. Ini best sebab dapat ramai kawan. So, jom masuk matrik. Ingat matrik ni susah sebab benda apa je senang kat dunia ni, benda akan jadi susah kalau kita tak berusaha. Dengan pening-pening kepala nak pilih UPU tu, better korang pilih matrik. Best gila. Kamu kena menguruskan masa dengan efisien supaya kamu ada masa yang cukup untuk belajar, bermain dan menguruskan diri sendiri. Selalu aktif dalam dan melibatkan diri dalam kelab persatuan dan juga badan-badan, kerana Matrix ni sebenarnya sentiasa menganjurkan program untuk para pelajar sepanjang tahun. Sebab saya dapat berjumpa dengan ramai rakan-rakan baru yang sampai sekarang masih lagi menjadi rakan terbaik saya sepanjang zaman. Ramai para pensyarah di sana yang sangat membantu dalam pelajaran kita. Saya dapat jamin yang para pensyarah di matrikulasi sanggup membantu anda pada bila-bila masa. Cuma anda
rajin bertanya dan sentiasa berjumpa jika ada soalan-soalan tertentu. Kerana saya dapat katakan pensyarah di Matrix ni memang tip top. Sekiranya anda mampu bawa diri, program matrikulasi ni memang terbaik untuk anda. So far, you will find that lecturers in matriculation are lovely, and you'll find many friends that are supportive. And if you want to experience, you have to be in the matriculation zone. For all aspirant leavers out there, do not miss your chance to study in matriculation, because in matriculation you can achieve everything even though you are a loser in your school days. It's like matriculation is your second chance to show your true colours. Setiap kali lepas balik dari kelas tu, baca balik lecture notes sebab untuk kita refresh balik, and sometimes ada certain parts yang kita tak faham kan. So kita cari information lain. Second of all, whenever you understand something, teach others. Bantu kawan-kawan yang lemah, bantu kawan-kawan yang susah nak faham subjek tersebut, and insyaAllah dengan bantuan anda itu, diorang faham, anda pun faham. So lastly, yang paling penting sekali, hormat lecturers korang semua. Macam kalau ada benda yang tak faham, korang boleh jumpa lecturers tu. Kalau diorang busy, korang cubalah cari waktu lain untuk cari diorang and then rujuk diorang tentang benda-benda yang korang tak faham. And yang paling penting sekali, attitude korang terhadap lecturer. Sebab success is not about skill, it's all about attitude. Pengalaman kami sepanjang 10 bulan di Matrix sangat-sangat menyeronokkan. Anda boleh jumpa ramai kawan. Bila ramai kawan ni setelah nak study group. Betul. Kalau tak faham boleh tanya je kawan. Betul, and all the facilities provided dekat situ mostly complete and berguna sangat-sangat. And very convenient. Adalah tenaga pengajar yang sangat berdedikasi dan membantu, dan juga persekitaran pembelajaran yang sangat kondusif. Dan yang paling penting, dengan sijil matrikulasi, anda boleh menyambung pengajian di dalam maupun luar negara. Kita kenalah bijak dalam menguruskan masa. Dan yang paling penting sekali, jangan tangguhkan kerja yang telah diberikan oleh pensyarah. Sekiranya mempunyai masalah dalam pelajaran yang tertentu, segeralah berjumpa dengan pensyarah atau rakan-rakan untuk mendapatkan pertolongan. Saya untuk belajar matrikulasi pada tahun ini untuk dari cemerlang adalah sentiasa melakukan kerja-kerja yang diberi oleh pensyarah, kerana semua kerja itu merupakan kerja yang mereka percaya bahawa akan membantu kamu dalam menjawab soalan dalam peperiksaan. Seterusnya, antara keseronokan semasa belajar di matrikulasi ialah proses pembelajaran sangat seronok di mana hubungan antara pelajar dan pensyarah sangat rapat. Oleh itu, jangan anda ragu-ragu belajar di matrikulasi kerana matrikulasi menyediakan platform pembelajaran jangka pendek yang berkualiti dan turut menyediakan peluang untuk melanjutkan pelajaran di luar negara. Study smart, ikut insting, susun notes accordingly, dan jangan study last minute. Pensyarah kita dapat jadikan sebagai pendamping. Di sekeliling kita, kawan-kawan kita di kalangan sebaya dan atau dua atau muda setahun, dan pelbagai aktiviti iaitu kurikulum, sukan juga ada, aktiviti akademik yang disediakan oleh pihak matrikulasi, khususnya kolej matrikulasi anda sendiri. Sebab matrik memberikan anda satu peluang yang bagus untuk menyesuaikan diri dengan suasana kehidupan di universiti. Orang-orang yang berjaya, mereka mengalami kejatuhan. It's like they fall down many times to achieve their dream. So don't ever give up, dan selamat berjaya untuk PSTM akan datang ni. Banggakan semua lecturer, banggakan family anda, dan gambateh untuk PSTM akan datang. Okey, video-video tadi menunjukkan pelajar-pelajar, bekas pelajar program matrikulasi yang sedang belajar di luar negara. Daripada video-video tadi kita dapat saksikan peranan yang dimainkan oleh pensyarah dalam usaha untuk mencemerlangkan pelajar-pelajar di program matrikulasi. Boleh Tuan Haji jelaskan bagaimanakah kaedah kita memilih pensyarah ke program matrikulasi? Terima kasih Cik Ashidan. Kami warga kerja matrikulasi sentiasa fokus ke arah mencapai visi dan misi kami, iaitu menyediakan pelajar yang berkualiti untuk dibekalkan kepada IPT sama ada di dalam ataupun di luar negara. Justru kami akan memastikan tenaga pensyarah yang kami lantik, tenaga pensyarah yang telah kita pilih melalui proses temuduga. Dan kita juga nak pastikan bahawa dalam proses temuduga berkenaan, kita bukan sahaja akan dapat memastikan
pensyarah berkenaan akan mengajar berdasarkan pada option mereka semasa di universiti, tetapi pensyarah ini memiliki pelbagai kualiti kemahiran yang lain, yang mana misalnya contohnya kepimpinan, inovasi, kreativiti, komunikasi dan lain-lain, yang mana kualiti-kualiti tambahan ini dengan digabungkan dengan kemampuannya dari segi akademik, sudah pasti akan dapat memastikan pelajar-pelajar dibimbing dan dibantu bukan sahaja dari segi kecemerlangan akademik, tetapi akan dibimbing melalui pembangunan insaniah pelajar dengan kemahiran-kemahiran yang telah dimiliki oleh pensyarah berkenaan, dan membolehkan pelajar kita dihasilkan secara seimbang, secara holistik seperti yang dihasilkan oleh KPM dan juga negara. Kami juga telah mengadakan pelbagai program-program peningkatan profesionalisme yang bagi membantu peningkatan kemahiran pelbagai di kalangan pensyarah. Termasuk juga kita telah mengadakan program skim latihan tenaga pengajar yang melahirkan pensyarah-pensyarah muda yang apabila balik nanti ke kolej, dan mereka telah berkongsi pelbagai pengalaman-pengalaman dan ilmu-ilmu yang mereka peroleh semasa di luar negara, dan untuk memperkasakan pelajar-pelajar di program matrikulasi. Okey, terima kasih kepada Tuan Haji Muhammad Kasim. Jika begitu yang dihasratkan, rasanya klik video berikutnya untuk menceritakan dengan lebih jelas apa yang dinyatakan oleh Tuan Haji Muhammad Kasim. Program matrikulasi KPM ditunjangi oleh barisan tenaga pengajar berkualiti tinggi, pakar dalam bidang yang diajar bagi menghasilkan pelajar minda kelas pertama. Antara inisiatif bagi pembangunan profesionalisme pensyarah termasuklah peer mentoring. Pensyarah baru dibantu bagi meningkatkan keyakinan diri dalam penyampaian pengajaran oleh pensyarah berpengalaman. Team teaching. Program perkongsian ilmu dan kepakaran dalam kumpulan pensyarah. Professional discourse. Perbincangan antara pensyarah bagi memantapkan pengetahuan dalam subjek masing-masing. Saya adalah bekas pelajar lepasan program matrikulasi yang telah berjaya melanjutkan pelajaran di Universiti Australia di bawah tajaan Kementerian Pelajaran Malaysia. Dan kini, saya telah berkhidmat sebagai pensyarah fizik di Kolej Matrikulasi Negeri Sembilan. Pengalaman belajar di Kolej Matrikulasi banyak membantu saya dalam erti matang, berdikari dan pandai mengurus masa. Dan inilah bekalan yang saya gunakan semasa belajar di luar negara. Saya adalah bekas pelajar Matrikulasi Malaysia dan mendapat tajaan dari KPM untuk melanjutkan pelajaran selama 3 tahun di Birmingham, United Kingdom. Alhamdulillah, kini saya berkhidmat di Kolej Matrikulasi Negeri Sembilan sebagai tenaga pengajar biologi. Okey, seterusnya saya akan bertanya kepada saudari Izzat. Okey, sebagai pelajar dalam kelompok pencapaian yang sederhana di peringkat SPM, apakah pandangan Izzat terhadap persepsi sebagai masyarakat di luar sana yang menyatakan bahawa program matrikulasi ini sangat sukar dan padat? Boleh tak kongsikan sedikit pengalaman kepada bakal-bakal pelajar program matrikulasi? Okey, terima kasih Encik Ashidan. Bagi saya, persepsi ini kurang tepat dan telah menimbulkan kekeliruan dalam kalangan pelajar yang ingin memohon matrikulasi ini. Jadi saya mengikuti jurusan sains program sistem 4 semester, iaitu 2 tahun lah. Jadi program saya lalu ini tak padat, dan untuk 2 semester yang pertama saya telah diberi bimbingan untuk menguasai subjek-subjek sains yang saya lemah sewaktu SPM dahulu. Sehinggalah sewaktu peperiksaan setiap semester saya mendapat keputusan yang alhamdulillah bagus. Jadi saya bukan sahaja dibimbing oleh pensyarah, bukan kita cakap pensyarah je yang bimbing kita, bukan, tapi kita juga ada rakan-rakan saya yang cemerlang yang telah pun banyak menyumbang, iaitu kita ada program yang disusun atur oleh kolej sendiri, iaitu program yang dipanggil Peer Assisted Learning ataupun lebih dikenali sebagai PAL.
Jadi orang cakap kalau masuk matrix ni padat lah, stres lah. Sebenarnya tak. Sebenarnya banyak aje aktiviti-aktiviti yang kat matrix jalankan. Semua maybe ada orang tak tahu. Jadi sebenarnya saya sebagai pelajar yang aktif sejak dari sekolah lagi, saya juga turut terlibat secara banyaklah aktiviti yang saya terlibat sehingga saya terpilih menjadi Exco Jawatankuasa Perwakilan Pelajar. Dan saya juga telah terlibat dengan program di peringkat antarabangsa di Singapura yang melibatkan 13 negara ASEAN lagi. Jadi saya bukan itu saja, bagi siapa-siapa yang orang kata minat sukan, still ada juga peluang lagi di peringkat matrikulasi ni, sebab mereka juga ada carnival, orang kata carnival co-curriculum matrikulasi yang setiap matrik bertanding sesama sendiri orang kata. Jadi apa yang penting, kita perlu bijak mengurus masa sebenarnya. Apa-apa pun masa tu kan emas, penting. Jadi sejak awal lagi sebenarnya kami semua pelajar matrikulasi ni telah diberikan orang kata budaya hidup macam mana di matrikulasi ni. Jadi jika kami dalam kumpulan kecil ni tersasar, kami still ada coach yang terdiri daripada pensyarah. Orang kata 2 minggu sekali kami akan berjumpa orang kata dalam program Matrix Excellent Program, iaitu MIPRO. Jadi dalam pertemuan secara berkala ni, kami dibimbinglah, dipantau dari segi akademik, bukan saja akademik, malah persiapan untuk menghadapi peperiksaan dan juga ke alam universiti nanti bagaimana. Jadi saya rasa matrikulasi adalah pilihan yang bagus. Tahniah kepada saudari Izzat kerana memilih program matrikulasi sebagai persediaan pra-universiti sebelum melanjutkan pengajian dalam bidang ijazah. Bagaimana pula dengan Encik Hilmi yang merupakan pelajar cemerlang di peringkat SPM? Apa komen anda? Betulkah pandangan yang menyatakan bahawa pembelajaran di program matrikulasi ini susah dan padat? Terima kasih Encik Ashidan. Sebagai pelajar jurusan sains fizikal, pada waktu itu sains fizikal disebut untuk sistem 2 semester, pada saya kita tak boleh nak nafikan bahawa program matrikulasi ini agak padat. Tapi kalau kita nak sebut sebagai susah, sebenarnya dalam menuntut ilmu tak ada perkara yang senang. Pergilah ke mana-mana peringkat, sama ada diploma, STPM, matrikulasi, even dah naik ke degree master dan PhD pun semuanya memang susah. Semuanya adalah kepada bagaimana kita nak menguruskan diri kita, menguruskan masa, dan mengikut program yang dah telah diaturkan, dan insya-Allah tak ada masalah untuk kita berjaya. Sebab saya sendiri pun saya rasa tak terlalu susah dalam keadaan saya aktif pelbagai program co-curriculum, persatuan dan sebagainya, masih mampu untuk pecah pointer 3.5 ke atas. Jadi sedikit yang saya boleh kongsikan tentang tips untuk dimatrikulasi. Antara yang pertama sekali, kita kena faham diri sendiri, iaitu kita kena tahu macam mana gaya belajar kita, macam mana masa yang paling sesuai untuk kita bila baca terus faham. Ada orang yang bila baca waktu sebelum subuh, itulah yang terbaik untuk dia. Ada orang waktu petang, time orang lain tengah bersukan, main futsal, main bola keranjang dan sebagainya, itulah waktu dia belajar dan dia terus masuk, tak ada masalah. Ada orang yang memang kena tidur lambat, jadi kita tak perlu nak ikut kawan sebilik kita yang tidur sampai pukul 2 pagi, kita dah ngantuk-ngantuk tapi kita nak cuba follow, yang akibatnya tak membuahkan hasil yang baik. Jadi yang pertama, kita kena faham diri kita macam mana, dan kemudian kita kena tahu ke mana kita nak pergi. Kalau kita dah tahu ke mana hala tuju, universiti mana kita nak masuk, bidang apa yang kita nak ambil, kerjaya macam mana yang kita nak kejar, kita akan fokus. Walaupun kita penat dengan pelbagai aktiviti, walaupun kita rasa kadang-kadang demotivated, tapi kita akan tetap fokus dalam kelas, sebab kita tahu aku nak pergi sini, jadi aku kena belajar baik-baik. Aku nak pergi sini, PSPM aku kena skor sekian. Kita tahu, jadi kita akan stay fokus. Jadi antara perkara lain yang saya boleh kongsikan, macam saya rasa banyak ramai pakar-pakar motivasi juga kongsikan perkara sama, iaitu belajar sebelum masuk kelas. Baca sikit, lepas habis kelas pun terus baca lagi, salin nota elok-elok, buat study group, jumpa pensyarah, selalu erat dengan hubungan dengan pensyarah, rapat bukan sekadar untuk tanya soalan, kita minum dengan dia, makan dengan dia. Dan yang menariknya adalah di peringkat matrik ni kita ada alumni yang turun. Macam saya sendiri sebagai presiden alumni Kolej Matrikulasi Perak. Berapa lama dah jadi presiden alumni, Cik Elmi?
Ini tahun ke-7. Ini tahun ke-7 saya sebagai presiden. Dah selepas saja saya habis matrikulasi pada tahun 2009, saya terus terlibat dengan alumni sehinggalah ke sini, maknanya ini dah tahun ke-11. Jadi memang setiap tahun kami ada program. Setahun dalam satu sesi itu 2-3 program yang kami rancang untuk belajar. Antaranya kita kumpul alumni-alumni yang di setiap IPTA seluruh Malaysia turun, buka booth, ceritakan macam mana hidup di universiti-universiti. Ada lagi kita panggil alumni yang dah berjaya untuk turun kongsikan macam mana perjalanan dia jadi doktor. Macam mana yang si alumni yang ni cerita pengalaman jadi engineer, yang ni jadi cikgu dan sebagainya. Kita kongsikan supaya apa yang kami harapkan adalah pelajar semasa dapat bantuan, dapat motivasi, dapat clear hal itu seperti mana yang saya sebut dalam tips awal-awal tadi. Dan yang paling penting, perkara ini semua dia boleh membantu bukan semata-mata untuk berjaya di matrikulasi, tapi kita masuk ke alam universiti dan kemudian kita masuk ke alam kerjaya. Setiap perkara yang kita belajar di peringkat matrikulasi ini sangat membantu untuk pengurusan diri terutama sekali, kemudian pengurusan manusia, pengurusan organisasi dan sebagainya. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada Encik Hilmi atas perkongsian tadi. Diharap para alumni matrikulasi ataupun bekas pelajar program matrikulasi KPM yang lalu bolehlah aktif dengan persatuan-persatuan alumni di kolej masing-masing. Dan kita saksikan klip video yang kita rakamkan bersama dengan Doktor Pengarah Bahagian Matrikulasi. Seperti yang kita sedia maklum, terdapat beberapa penangan yang menyatakan bahawa program matrikulasi ini diterima ke luar negara. Adakah benar perkara tersebut, di mana seperti yang pernah disebut oleh mantan pengarah bahagian matrikulasi yang lalu, pelajar program matrikulasi ini diterima masuk secara direct entry ke beberapa universiti terkemuka di luar negara. Boleh Dr. jelaskan sedikit berkaitan dengan perkara tersebut? Okey, memang benar Cik Ashidan. Program matrikulasi ini bukan sahaja diiktiraf oleh universiti awam dan swasta dalam negara, malah telah diterima dan diiktiraf oleh universiti-universiti yang berprestij di luar negara. Sebagai contohnya, sejak tahun 2006, bahagian matrikulasi telah menjalankan hubungan yang strategik dengan beberapa universiti di luar negara. Dan alhamdulillah, program-program tersebut, program-program matrikulasi ini telah diterima pengiktirafan daripada universiti-universiti terkemuka, khususnya di United Kingdom, di Australia dan juga New Zealand. Malah bersama saya pagi ini ialah saya bawakan contoh sijil yang diterima oleh the University of Manchester, UK. Jadi ini menunjukkan bahawa pelajar-pelajar kita boleh masuk secara terus ke University of Manchester, juga beberapa universiti seperti King College of London, dan diterima secara direct entry. Dan untuk mereka mengiktiraf program matrikulasi ini, pihak universiti luar negara tersebut telah turun sendiri ke kolej-kolej matrikulasi untuk menilai proses PDP, prasarana dan juga menilai kurikulum yang kita bangunkan untuk program matrikulasi itu. Jadi mereka juga mendapati bahawa kita mematuhi standard kualiti yang ditetapkan oleh SIRIM, kerana semenjak tahun 2006 lagi bahagian matrikulasi dan juga semua kolej matrikulasi telah mendapat persediaan MSISO 9001-2000 yang telah dikemaskini sehingga kini, dan terkini kami telah mendapat versi baru iaitu MSISO 9001-2015. Jadi dengan pengiktirafan ini, dengan persediaan ini, maka program matrikulasi ini telah menunjukkan satu tahap yang tinggi yang telah diterima pakai oleh semua pihak dalam dan luar negara. Jadi pada pandangan saya dan juga untuk saya nyatakan pada semua pelajar, jangan bimbang, jangan risau. Jika anda menyambung pelajaran dalam program matrikulasi, insya-Allah anda boleh menyambung pelajaran di peringkat ijazah secara mudah di universiti awam dan juga di universiti luar negara. Since he studied at the University of Southampton. So we have a long tradition of welcoming Malaysian students to the university. They have a pleasure to teach, and our academics are always happy to come out to Malaysia to talk to students about their courses. So Southampton is very geared up.
Students that we have worked with over the year have been very impressive, and they are obviously a real credit to the various matriculation colleges that they have come from over the last which would be 3 or 4 years ago when they left here. They are very studious, they have much mathematical skills, and their science is very impressive. They want to do the best they can and have worked very hard in school and worked very hard in college as well, both in our institutions and in the institutions that they were placed in. So we've been incredibly impressed with the quality. They are a real credit to your colleges and to your country. We wish our students were as good as them at times. They're very good. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Muhammad Syahir bin Anwar, merupakan bekas pelajar matrikulasi Kedah di Changi Long pada tahun 2003 hingga ke tahun 2004. Sekarang ini saya bertugas sebagai doktor pakar bahagian sakit intervensi di Avicenna Specialist Hospital. Pengalaman saya di matrikulasi selama setahun ini banyak mengajar tentang cara pembelajaran yang betul sebelum ke era universiti, dan di mana rasa minat pada sains hayat membantu saya untuk menjadi seorang doktor hinggalah sekarang menjadi seorang pakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Asmi bin Abdul Ghani. Saya adalah salah seorang pelajar lepasan Kolej Matrikulasi Kedah sesi 2005-2006. Saya sekarang berkhidmat sebagai pensyarah di Universiti Kebangsaan Malaysia dan juga sedang menghabiskan pengajian doktor falsafah saya dalam bidang neuroscience, spesifiknya dalam bidang ketagihan sosial media dan juga permainan video atas talian, online games. Saya ingin bercerita tentang pengalaman saya di Kolej Matrikulasi yang merupakan sangat-sangat singkat, itu selama 10 bulan. Kita semua tahu jadual Kolej Matrikulasi sangat-sangat padat, tetapi ia dapat mendidik saya, dapat membentuk saya menjadi seorang yang sangat berdisiplin, seorang yang sangat menepati waktu, dan meletakkan saya di mana saya sekarang. Saya juga sempat mewakili Kolej Matrikulasi dalam acara kawat kaki sehingga ke peringkat kebangsaan, dan saya boleh katakan jika saya tidak mengikuti Kolej Matrikulasi KPM, saya pasti tidak akan berada di mana saya berada sekarang. Saya ingin mencadangkan agar pelajar lepasan SPM untuk memohon program matrikulasi KPM, kerana program matrikulasi KPM ini boleh memberi satu anjakan dan juga platform untuk anda maju terus dalam bidang karier yang anda pilih seperti sains hayat, sains fizik dan juga perakaunan. Okey, saya nak kembali semula kepada Tuan Haji Muhammad Kasim. Terkini kita dimaklumkan bahawa bahagian matrikulasi baru saja menandatangani perjanjian persefahaman dengan ACCA pada tahun 2019. Boleh tak Tuan Haji berikan sedikit maklumat berkaitan dengan perkara tersebut? Ya, terima kasih. Untuk makluman semua, program matrikulasi telah menawarkan satu program baru yang mula kita laksanakan pada sesi 2018-2019, iaitu jurusan Perekonomian Profesional ataupun popular di kalangan kami panggil JP Pro lah. Program ini dilaksanakan dengan kerjasama ACCA dan juga UiTM, dan pelajar-pelajar yang mengikuti ACCA ini akan mengikuti pengajian selama setahun di Kolej Matrikulasi Selangor. Kami sekarang ini hanya menempatkan pelajar program ini di Kolej Matrikulasi Selangor sahaja, dan pelajar-pelajar ini akan menyambung pengajian selama 2,5 tahun di UiTM bagi menyelesaikan sijil khusus ACCA yang mereka tempuhi untuk mendapatkan sijil berkenaan lah. Jadi program ini sebenarnya ditawarkan kepada pelajar Bumi Putra saja, dan untuk kemasukan ke program ini pelajar-pelajar yang melepasi syarat minimum yang ditetapkan oleh UiTM
mereka juga perlu lulus dalam ujian aptitude dan juga temuduga yang dikenalikan sepenuhnya oleh pihak UiTM. Jadi kita telah mendapat banyak maklumat dan juga maklumat yang begitu menarik untuk kita kongsikan bersama, dan diharap dengan maklumat ini akan memberikan pencerahan kepada ibu bapa dan pelajar-pelajar berkaitan dengan peluang-peluang yang ada di program matrikulasi. Saya juga ingin bertanyalah kepada Tuan Haji Muhammad Kasim berkaitan dengan bagaimana pula untuk memohon ke program matrikulasi, dan apakah bidang pengkhususan ataupun jurusan yang ditawarkan di program matrikulasi. Dan seperti yang kita tahulah sedia maklum, apabila kita nak memasuki ke sesuatu institusi tersebut, mestilah kita memenuhi syarat kelayakan di institusi tersebut. Boleh Tuan Haji Muhammad Kasim jelaskan berkaitan dengan perkara-perkara yang diutarakan tadi? Okay, seperti yang telah dimaklumkan oleh Yang Berusaha Dr. Pengarah pada awal tadi, yang mengatakan bahawa mulai sesi 2020-2021 ni, proses permohonan dan pemilihan pelajar akan dikenalikan oleh bahagian kemasukan pelajar IPTA ataupun dulu popular dengan panggil UPU. Dan program ini berdasarkan kepada single window single offer, yang mana pelajar perlu terima tawaran berkenaan apabila mendapat tawaran berkenaan dan mendaftar di tempat-tempat berdasarkan kepada yang ditetapkan oleh pihak UPU lah. Dan dari segi jurusan yang ada di program matrikulasi, ada 4 jurusan utama, iaitu jurusan sains, jurusan perakaunan, jurusan kejuruteraan dan juga jurusan perakaunan profesional, seperti yang saya maklumkan sebentar tadi. Bagi jurusan sains, kita ada 2 program, iaitu program sistem 2 semester dan program 4 semester. Dan syarat am yang perlu ada pada setiap pelajar ialah, yang pertamanya ialah pelajar mestilah warga negara. Yang keduanya adalah pelajar mesti berumur tidak lebih daripada 20 tahun pada tahun semasa, dan juga pelajar mestilah mengemukakan keputusan SPM semasa. Dan bagi syarat-syarat kelayakan minimum yang diperlukan bagi setiap subjek, iaitu perlu diperincikan, dan saya rasa perlu pelajar ataupun masyarakat perlu rujuk kepada laman web yang diwawarkan oleh pihak UPU yang ada dalam pautan yang dipaparkan. Okey, terima kasih. Oleh kerana masa amat mencumburi kita, mungkin ada kata-kata terakhir yang ingin disampaikan sebagai rumusan daripada perbincangan kita pada petang ini. Boleh Tuan Haji Muhammad Kasim simpulkan sedikit berkaitan dengan perbincangan kita pada hari ini? Pertamanya saya ucap terima kasih kepada Cik Ashidan mengendalikan wacana pada hari ini, dan juga kepada 2 rakan panel saya yang merupakan bekas pelajar dan juga pelajar semasa program matrikulasi. Dan apa yang ingin saya katakan di sini, bahawa kami sebenarnya cukup fokus untuk memastikan pelajar-pelajar yang masuk ke program matrikulasi, kami akan pastikan sebaik mungkin mereka ini lahir dengan mencapai keputusan yang cemerlang dan mendapat tempat dari mana-mana UA yang berdasarkan kepada minat dan juga pencapaian yang diperoleh oleh pelajar semasa dimatrikulasi. Dan kami cuba melaksanakan pelbagai aktiviti ataupun program bagi memastikan kecemerlangan pelajar-pelajar ini semasa di peringkat SPM dapat diteruskan di matrikulasi dan digunakan apabila masuk ke universiti nanti. Dan saya faham ada di kalangan pelajar kita yang mungkin ada gagal di peringkat universiti dan ada yang mungkin menangguhkan pengajian untuk melanjutkan pelajaran ke universiti. Tak ada masalah. Sijil matrikulasi yang diterima oleh pelajar ini dah melayakkan pelajar ini untuk dipertimbangkan bagi kemasukan ke 39 jawatan di sektor awam dengan grade 29. Grade 29 ni tinggi, iaitu sama tarafnya dengan STPM dan juga program diploma. Jadi akhir kata, saya mewakili warga matrikulasi amat mengalu-alukan kesudian pelajar-pelajar di luar sana yang lulusan SPM untuk bersama dengan kami, cemerlang bersama kami, dan insya-Allah kami akan memastikan anak-anak pelajar yang bersama dengan kami terus cemerlang, bukan sahaja mendapat tempat yang terbaik di fakulti-fakulti yang mereka minati di dalam negara, tetapi juga di luar negara. Okey, terima kasih atas rumusan tersebut. Dia harap pelajar-pelajar lepasan SPM jangan takut untuk masuk ke program matrikulasi.
kita ada pelbagai pentas untuk anda meneruskan minat dan kerjaya, sama ada dalam bidang akademik ataupun dalam bidang pembangunan diri dan juga kepimpinan. Kita saksikan kata-kata amanat daripada pengarah bahagian matrikulasi Dr. Hajah Rosna Rizah binti Abdul Halim. Anak-anak yang dikasihi sekalian, semasa mengisi UPU online tu nanti, pilihlah matrikulasi sebagai pilihan yang pertama. Kerana di sini banyak keistimewaannya. Pertama, kita ada allowance sara hidup untuk pelajar-pelajar semua. Yang kedua, bayaran penginapan dan juga pengajian adalah percuma. Dan yang ketiga, apabila anda mengisi dan layak dan ditawarkan tempat di matrikulasi, tempat kolej-kolej yang ditempatkan tu biasanya kita tetapkan berhampiran dengan rumah, jadi tak jauh dengan rumah anda semua. Jadi banyak kelebihan di kolej matrikulasi sebagaimana telah dibentangkan oleh panel-panel sebentar tadi. Jadi harapan saya ialah mohon matrikulasi, jadikan program matrikulasi ini pilihan utama anda. Anak-anak sekalian, saya menanti anda di program matrikulasi Kementerian Pendidikan Malaysia. Join us. #Matric First Choice. Jom masuk matrikulasi dan matrikulasi di hatiku. Terima kasih. Terima kasih kepada semua panel yang hadir pada hari ini. Tuan Haji Muhammad Kasim, Saudari Izzat dan juga Encik Hilmi, dan tidak dilupakan juga kepada semua kru-kru yang bertugas pada hari ini. Jumpa lagi di lain siaran. Kepada pelajar lepasan SPM, buatlah pilihan tepat. Kami di program matrikulasi menantikan kehadiran anda untuk bersama-sama meneruskan kecemerlangan dalam pendidikan pra-universiti. #Matric First Choice. Jom masuk matrik. Matrikulasi di hatiku. Sekian.